Okay. Faris, boleh record ke tak? Kalau tak rekod tak apa, cuma bagi saya tahulah. So bila saya boleh start share dan boleh. Oh my. Tak apa. So sila mungkin mohon Dr. Aini cue kan bila saya boleh start. Okay. Saya rasa dah boleh start kot. Yang lambat join tu boleh join kita teruslah. Missing out ya, cik. Okay. Boleh dengar kan suara saya semua kan? Okay, jelas. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Hu Chiu Ping kerana sudi bersama dengan kita pada pagi ini dan pada hari Ahad pula tu. Okay, Dr. Hu Chiu Ping ni adalah seorang pencara kanan di Pusat Kajian Sejarah Politik dan Had Dewan Antarabangsa Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Okay. Nanti saya minta Dr. Hu untuk introduce jugalah secara lebih detail. Okay. Dr. Hu ni sebenarnya salah seorang guru saya masa saya undergraduate dulu, dan pada akhirnya kami menjadi sahabat. Okay. Dan to be honest, Dr. Hu juga adalah salah seorang yang menjadi orang kata inspirasi pada saya untuk teruskan pengajian ke peringkat PhD. Okay. Dan sebenarnya kita berdua banyak berkongsi pengalaman dan juga ilmu sepanjang pengajian PhD ni lah. Dan kita juga pernah juga sama-sama terlibat dengan fieldwork di Singapura dan juga terlibat dalam beberapa siri seminar dan juga workshop. Okay, saya ada simpan lagi workshop kita. Okay. So her main research interest include South Korean foreign policy, North Korean provocation, archery, dan juga Korea Southeast Asia relation. So sebenarnya tujuan saya menjemput Dr. Hu ni sebenarnya yang saya pun dah cakap pada Dr. Hu, sebenarnya saya cuba untuk memperkenalkan sarjana lokal yang berada di Malaysia kepada kita punya bakal sarjana lah. So sebab kita selalu membaca ataupun quote sarjana luar, tetapi kita kadang-kala lupa yang sebenarnya kita pun ada ramai sarjana tempatan yang hebat. So Dr. Hu, boleh saya serahkan kuliah ni pada Dr. Hu? So terima kasih Dr. Aini Fatihah kerana memperkenalkan saya, dan saya tak pernah merasai saya pernah merupakan guru Dr. Aini sebab waktu tu saya pun masih muda dan terlibat dalam tutoring. So Dr. Aini Fatihah sebenarnya lebih macam junior. So kami graduate daripada program yang sama dan menempuhi kehidupan yang penuh cabaran di UKM. So kita pun saling bersimpati dan juga so semua perkara yang berlaku dalam kehidupan kita memperkukuhkan lagi persahabatan kita. So kami pun seperti yang Dr. Aini kata, banyak bekerjasama dalam hal ehwal penyelidikan dan akademik, dan saya sangat bersyukur kerana Dr. Aini menjemput saya untuk berinteraksi dengan para pelajar di UNIZA. So very nice to know all of you. So sebelum saya start, saya nak memperkenalkan kenapa kajian mengenai Korea Utara jarang dilakukan oleh
menggaji di Malaysia, dan bukan saja di Malaysia tetapi juga di peringkat Asia Tenggara. So apabila saya cuba mencari penyelidik dan juga sarjana yang buat kajian pasal Semenanjung Korea, so dalam salah satu bengkel yang dapat bantuan daripada Dr. Aini untuk sama menganjurkan, dan tiba-tiba terasa, oh ramai yang di peringkat Asia Tenggara memang jarang yang berminat dengan isu Semenanjung Korea dan terutamanya terhadap Korea Utara. So dan buku dan bengkel tersebut yang bertajuk Hubungan Asia Tenggara dengan Korea Utara baru dapat book contract dengan Routledge. So saya akan cuba siapkan buku ini secepat mungkin dalam bulan-bulan yang seterusnya supaya so Routledge sebagaimana yang diketahui ramai memang merupakan buku teks bagi bidang ilmiah. So dalam komen yang diberikan oleh 2 orang reviewer untuk book proposal, mereka memang memuji bahawa jarang ada buku yang mengumpul pendapat dan juga kajian oleh sarjana daripada rantau itu sendiri. So setiap bab buku dikarang oleh rakyat daripada negara itu mengenai hubungan negara itu bersama dengan Korea Utara. Misal kata hubungan Malaysia Korea Utara dikarang oleh saya sendiri, Brunei North Korea terdapat seorang sarjana daripada University of Brunei Darussalam dan seterusnya. So itu merupakan sesuatu yang jarang dilakukan oleh Global International Relations Studies. So bagaimana pula saya mencungkil bidang kajian ini adalah melalui buku-buku dan juga sumber network yang saya ada di Korea Selatan. So misal kata salah satu intipati untuk memahami dasar luar Korea Utara adalah memahami negara itu sendiri. So you have books like North Korea After Kim Il-sung. So ini merupakan hasil kajian di antara sarjana Korea Selatan dan juga sarjana daripada Amerika Syarikat. And you have also some other works like The Hermit King. So the Dangerous Game of Kim Jong-un. So ini baru diterbitkan 2 tahun yang lalu oleh Lee Chong-min. Beliau merupakan expert yang dirujuk oleh pakar-pakar di dunia barat apabila North Korea melakukan provocation. Begitu juga dengan hasil daripada pegawai CIA daripada Amerika Syarikat dan juga para reporter, jurnalis daripada akhbar besar seperti Al Jazeera, dari New York Times, Washington Post, masing-masing melakukan kajian dan menerbitkan pengalaman mereka dalam bentuk buku. So Becoming Kim Jong-un, Jong Park merupakan bekas pegawai CIA yang kini menjadi penyelidik di Brookings Institute, dan yang paling luar biasa adalah hubungan negara-negara di Asia Tenggara dengan pegawai diplomatik Korea Utara. So sebelum sebelum berlakunya Kim Jong-nam assassination, pembunuhan Kim Jong-nam di KLIA2 di Asia punya terminal kan. So Kim Jong-nam waktu tu ingin kembali ke Macau, China, di mana dia mendapat merupakan berstatus suaka politik. So political asylum di China, dilindungi oleh pegawai keselamatan China. So kenapa ianya berlaku di KL dan sebagainya? So nanti kita boleh bincangkan jika ada pelajar yang berminat. So sebelum peristiwa itu berlaku, so saya dapat mengunjungi kedutaan di Kuala Lumpur, kedutaan di PRK. So saya dapat hadiah-hadiah seperti ini. Kung Fu Sam Palace of the Sun, so di mana mereka menyanjung tinggi kepimpinan Kim Il-sung.
So so perkara-perkara macam ni lah yang mereka cuba mendalami pemahaman kita terhadap negara itu, dan hasil-hasil terbitan daripada Korea Utara adalah free for distribution di mana-mana embassy mereka dan dalam bahasa Inggeris. So di perpustakaan UKM sebenarnya boleh jumpa koleksi ucapan oleh Kim Il Sung yang dihadiahkan oleh Kedutaan Besar Korea Utara kepada Malaysia. Ditapati satu koleksi yang amat lengkap dan besar di perpustakaan UKM. So sesiapa yang dapat melawat ke UKM, you can find a collection of Kim Il Sung speech di UKM. So itu merupakan sesuatu yang unik dan luar biasa dan tidak didapati di kalangan negara barat. So seterusnya saya ingin berkongsi bagaimana kita nak faham mengenai dasar luar Korea Utara. So saya share screen sekarang. Alright. So Pyongyang Survival Strategy, walaupun tajuknya mengenai Kim Jong-un, tetapi sebelum itu saya ingin berkongsi berkenaan bagaimana kita nak faham Korea Utara sebagai sebuah negara. So kita panggil pemerintahan mengikut keluarga Kim ini sebagai Kim Dynasty. So Kim Il Sung, Kim Jong Il, kemudian Kim Jong Un. So sebagai sebuah negara, Korea Utara ditubuhkan sebagai sebuah kerajaan yang bernama Democratic People's Republic of Korea. Chosun-Minju-Chui共和国merupakan nama rasmi dalam bahasa Korea. Ditubuhkan pada 9 September 1948. So sekitar bulan dan tarikh ini, Korea Utara akan sering melakukan ujian misal, ujian nuklear dan sebagainya. So kami pada tahun ini menjangkakan bahawa ujian nuklear yang akan diadakan selepas, so the last one is actually taken place in 3 September 2017. So selepas tu sampai sekarang tak ada lagi ujian nuklear sehingga hari ini. So kita menjangka the new test would be taken place around September tahun ini. So kita akan lihatlah sama ada mereka berlaku demikian. So the so-called North Korea system, so sistem urus takbir di Korea Utara terdiri daripada Workers' Party of Korea. So kerajaan ini dilambangkan oleh parti tersebut. Setiap mereka mempunyai pilihan raya tahu. So that's why dia kata dia demokratik. Tetapi calon dalam pilihan raya seorang calon saja, iaitu Kim Jong-un ataupun anggota daripada wakil parti ini di setiap daerah dan sebagainya. So salah satu lagi entiti yang sangat penting adalah Korean People's Army yang melindungi Workers' Party of Korea. Maknanya army ini ditubuhkan bukan untuk mempertahankan negara yang dikenali sebagai North Korea, tetapi ianya ditubuhkan untuk mempertahankan keutuhan parti tersebut. So logik ini adalah sama dengan People's Republic of China, iaitu China Tanah Besar. So People's Liberation Army, PLA, adalah berperanan untuk mempertahankan Chinese Communist Party, Parti Komunis China. So mereka mempunyai sistem yang hampir sama dan ini merupakan lambang ataupun logo negara di PRK. Dan selepas kenaikan Kim Jong-un, salah satu lagi entiti menjadi semakin penting, iaitu Liga Pemuda. So Liga Pemuda apabila sampai pemerintahan Kim Jong-un, Kim Il Sung is Kim Jong-il's Youth League merupakan nama baru. So Kim Jong-un sering menekankan kepentingan Liga Pemuda dalam pemerintahan beliau sebab beliau merupakan
pemimpin yang agak muda. So dalam budaya Korea adalah sukar untuk kita bayangkan untuk orang yang lebih tua ataupun senior kowtow ataupun bow terhadap orang muda. So apabila pakcik-pakcik tua di peringkat pemimpin tertinggi di Korea Utara termasuk daripada tentera, di peringkat politik, mereka memberi hormat kepada Kim Jong-un yang jauh lagi muda berbanding dengan mereka. So this is something that was never think as possible before. So Workers' Party of Korea, so dalam Hanja ataupun Korean, Chosun Rodong Tang. Rodong adalah workers, Tang adalah parti, Chosun adalah nama rasmi untuk Korea Utara ataupun itu sebenarnya nama dinasti untuk satu Korea pada suatu ketika. So parti ini terdiri daripada Central Committee, Executive Policy Bureau, Central Military Commission, Politburo dan Politburo Presidium. Dan semua ketua komiti-komiti ini adalah Kim Jong-un. So beliau mengukuhkan keupayaan kepimpinan beliau dengan melantikkan diri sendiri sebagai ketua Central Committee, ketua Central Military Commission dan sebagainya. So praktis ini adalah daripada bapa dia Kim Jong-il. So sebelum Kim Jong-il, Central Military Commission adalah diketuai oleh general. So ketua ketenteraan. Namun disebabkan keyakinan Kim Jong-il yang lagi rendah, maka Central Military Commission mula dikuasai oleh ketua negara iaitu Kim Dynasty, Supreme Leader sejak Kim Jong-il. So Kim Jong-un meneruskan tradisi itu. So ini merupakan hasil kajian daripada Oh dan Hasik. So ini merupakan pasangan isteri dan suami. So isteri merupakan Ko Dang Oh, merupakan wanita. Raf Hasik merupakan suami dia. So mereka sudah mengkaji pasal Korea Utara sejak 90-an lagi. So they become the most referred scholar when it comes to understanding North Korean leadership. So anda boleh melihatkan bahawa pada pusatnya misal kata Kim Jong-il ataupun Kim Jong-un, mereka dikelilingi oleh elit politik dan juga elit tentera. So mereka juga dinasihati oleh Ministry of People's Armed Forces, National Defence Commission, keluarga dan sesiapa yang berdekatan dengan keluarga mereka, Korean Workers' Party, perkhidmatan intelligence dan juga cabinet member. So pada zaman Kim Jong-un, the family and close associate bersama dengan angkatan tentera, bersama dengan Korea Workers' Party adalah sama penting. So di sini disebabkan adik kepada Kim Jong-un iaitu Kim Yo-jong berkahwin dengan anak dengan ketua Korean Workers' Party. So this family power group has been developed apabila Kim Jong-un menjadi ketua negara. So they are strengthening their power hold from these three main pillar. So dengan itu mereka mempunyai genggaman yang amat ketat terhadap struktur negara. So dari sinilah mereka mengadakan dasar luar Korea Utara. So Kim Il-sung lebih kepada komunisme dan menganggap diri sebagai eternal president of the republic, dan Kim punya survival strategy adalah melalui provokasi ketenteraan. Beliau juga merupakan orang pertama yang mengadakan self-reliance, dan dasar dua pada zaman Perang Dingin adalah untuk mempermainkan Rusia ataupun Kesatuan Soviet dengan China dan mementingkan Amerika Syarikat
daripada Korea Selatan dalam isu negotiation, peace regime dan sebagainya. So pada hujung pemerintahan Kim Il-sung, iaitu eternal president of North Korea, beliau mula mengadakan nuclear weapons negotiation as a tool for regime survival. So apabila beliau meninggal dunia secara mengejut, ianya disambung oleh Kim Jong-il. So namun begitu, beliau telah dilantik sebagai successor kepada Kim Il-sung selama 20 tahun sebelum Kim Il-sung meninggal dunia. So he known himself as Eternal General Secretary of the Workers' People's Party and Eternal Chairman of the National Defense Commission. So dengan itu, he started missiles provocation. So waktu pemerintahan beliau paling banyak menggunakan brinkmanship, iaitu strategi mengugut negara lain termasuk Amerika Syarikat, China dan Korea Selatan supaya memberi ataupun menawarkan sesuatu yang diinginkan oleh Korea Utara sebelum dapat mendapat persetujuan Kim Jong-il untuk participate in nuclear negotiation. Apabila sampai Kim Jong-un pula, beliau mempunyai strategi yang amat berlainan. So disebabkan internal presiden sudah diambil alih oleh bapa dan juga atuk dia, so he appoint himself as the supreme leader. So Kim Il-sung, atuk dia adalah great leader, Kim Jong-il the dear leader, dan dia pula supreme. So he purge, so dia bunuh pakcik sendiri supaya dapat mengukuhkan kuasa dia sebab beliau terlalu muda. And at one point ada peristiwa ataupun pelan di kalangan senior political and military general yang cuba nak membunuh dia supaya mereka boleh rampas kuasa. So that's why rancangan dia adalah bunuh senior advisor dan elite supaya dia boleh install sendiri sebagai ketua negara yang mempunyai kuasa mutlak. So you can see how over the 10 years, if within 10 years, dia menggumukkan diri sendiri supaya dia nampak lebih mirip dengan atuk dia. So like this. So almost he is very look-alike. So this is how he is trying to install his power. So even from the satellite, you boleh baca bahawa all praise to Kim Jong-un. So ini nama dia. So Kim Jong-un, Changdong Manse. So General Kim Jong-un tebak macam tu. So dasar yang diperkenalkan adalah Byongjin, iaitu pembangunan bersama nuclear weapons program dan juga pembangunan ekonomi. Sebab apa yang berlaku waktu Kim Jong-il dan juga Kim Il-sung adalah mereka gagal dalam bab ekonomi. So adalah dalam strategi Kim Jong-un supaya berjaya dalam pembangunan ekonomi. So apa yang saya cuba share di sini juga adalah mengenai bagaimana North Korea telah membangun di bawah pemerintahan Kim Jong-un. So let me share screen. So screen saya di sini. So ini kelas kita Pyongyang. So Pyongyang menampakkan modernisasi di bawah Kim Jong-un. So anda boleh nampak di sini. So this is the Ryugyong Hotel. Dan ini walaupun daripada Wikipedia. So this is the Arc of Triomphe yang lagi besar daripada Arc of Triomphe yang asal di France. So di bawah kepimpinan Kim Jong-un, mereka cuba menunjukkan bahawa mereka tidak kebelakangan berbanding dengan Korea Selatan.
So this is Pyongyang, tingkat usaha memikat pelancong Rusia. So antara pelancong yang paling tertarik dengan Korea Utara adalah orang China. So apabila China melawat ke Korea Utara, terutamanya Pyongyang, mereka kata ia merupakan nostalgia kepada orang China yang pernah membesar waktu zaman 50-an dan 60-an di Beijing. So, dan ini merupakan Sunan International Airport di bahagian utara Korea Utara yang menjadi tarikan pelancongan yang baru kepada bukan saja kepada pelancong daripada China tetapi juga daripada Eropah dan sebagainya. So this is their Grand People's Study House in Pyongyang yang suatu ketika tak ada electricity, tetapi di bawah pemerintahan Korea Utara, electricity lebih stabil di bawah pemerintahan beliau. So they have, as you can see, in Malay and Indonesian languages, there is a lot of reporting about North Korea being a modern country, modern city dan sebagainya. And even pembandingan setanding dengan Bandar Seri Begawan, Jakarta dan sebagainya. So, dan ini merupakan sempadan di antara Korea Utara dan Korea Selatan. So, rumah yang berwarna biru muda ini dikenali sebagai Panmunjom, merupakan tempat perjanjian henti senjata waktu Perang Korea pada tahun 1953 ditandatangani. So from North Korean side, you can see the South Korean building is like this. From South Korean side, you can see the building North Korea is like this. So they both wanted to show the best to their side. That's how it looks like at the most tension place in the world. So setiap kali anda melawat ke Korea Utara, mesti mereka akan bawa anda ke sini. So this is their subway, which is quite well built, and their military parade yang diadakan setiap tahun. And this is our Wisma Putra. So this is when we diplomatic crisis dengan Korea Utara dan sebagainya. So the greatness of North Korea can only be felt from Pyongyang. So North Korea jarang menunjukkan how it looks like outside of their country, outside of Pyongyang. Salah cakap. So sepintas lalunya saya nak tunjuk juga how they conduct their so-called foreign policy. So it is not difficult to imagine what kind of foreign policy they have when they actually try to show it to the world. So pada zaman Perang Dingin dan juga sampai Kim Jong-il, kebanyakan dasar luar adalah menuju kepada program senjata nuklear dan juga misal peluru berpandu. So their stakeholders are largely China, US, South Korea, Jepun dan juga Rusia. So that makes us and many outside of the Korean Peninsula jarang terfikir pasal peranan ASEAN dan juga negara Asia Tenggara. So the United States is all about limiting nuclear and ballistic missiles program. Amerika Syarikat juga terfikir sama ada nak bekerjasama ataupun memaksa China untuk bekerjasama dengan Amerika Syarikat apabila Korea Utara buat hal, dan jika bersama dengan Korea Selatan dan Jepun adalah untuk menyekat provokasi Korea Utara. Bagi China pula, mereka sering terfikir sama ada jika mereka memilih untuk bekerjasama dengan Amerika Syarikat, adakah Korea Utara akan menjauhi diri sendiri daripada China supaya ia akan meningkatkan lagi provokasi nuklear dan juga ballistic missiles. So mereka memainkan peranan untuk memberi tekanan terhadap North Korea, tetapi sejak Kim Jong-un, perkara ini tidak lagi berlaku, terutamanya selepas tahun 2018. Untuk South Korea pula, ada dua ekstrim. Sama ada mereka nak engage, nak memupuk sikap kerjasama dengan Korea Utara ataupun bekerjasama dengan Amerika Syarikat untuk mencegah rintang ancaman daripada Korea Utara. So buat masa sekarang, di bawah
kepimpinan Presiden yang baru iaitu Yoon Suk Yeol, Korea Selatan akan bercenderung dengan kerjasama dengan Amerika Syarikat supaya memberi tekanan dan cegah rintang ancaman Korea Utara. Satu lagi pilihan untuk mereka adalah membangunkan senjata nuklear tersendiri. So hal ini sedang mengalami debat yang sangat hangat di Korea Selatan. So Jepun pula mereka disingkirkan ataupun diabaikan oleh semua sebab apa yang mereka mohon untuk mencapai kata sepakat dengan Korea Utara adalah hampir mustahil kerana mereka ingin mendapat persetujuan Korea Utara supaya insaf dan mengaku salah dengan peristiwa penculikan warga Jepun. So it's considered as a lost cause, and North Korea under Kim Jong-un would never admit that they are wrong to kidnap Japanese people in the past. So Rusia pula mereka seperti China banyak memberi sokongan kepada Korea Utara untuk alasan stability dan untuk mengelakkan perang Korea daripada dihidupkan balik. So ASEAN pula, we are trying very best to stay ourselves out of Korean security problem. Kita lebih cenderung untuk memupuk semangat bersatu dalam menyediakan suasana yang aman dan offer ourselves to be a platform for peace talk, negotiation dan sebagainya. Kita juga lebih cenderung mengadakan kerjasama dengan kerajaan Korea Selatan yang ingin bekerjasama dengan Korea Utara. So salah satu round table yang saya pernah participate adalah round table di kalangan negara-negara Asia Tenggara bersama dengan Korea Utara dan Korea Selatan sahaja. Tak ada wakil daripada Amerika Syarikat, tak ada wakil daripada Jepun, China dan Rusia. So hanya Southeast Asia and the two Korea. Dan North Korea feel comfortable enough to share what they think about the situation, including towards the United States. So ini merupakan sesuatu yang jarang dapat dicapai termasuk oleh Kesatuan Eropah. So which is something that I hope in the future South Korea would take very seriously about. So sebelum saya membuka untuk sesi soal jawab, saya nak share satu lagi kenapa wujudnya hubungan diplomatik di kalangan negara Asia Tenggara dan juga Korea Utara. So this is the last part, saya janji. Okay, inilah projek yang telah dapat book contract. So tajuk buku adalah Southeast Asia North Korea Relations, Drivers, Pemandu, Linkages, Hubung Kait dan juga Strategic Ambivalence. Ini susah nak translate dalam BM tapi maksud dia adalah we have preservation mengenai bagaimana kita cuba nak menunjukkan kita ni neutral, tidak memihak kepada sesiapa dan berpegang kepada neutrality dan non-alignment. So, kita boleh menampakkan bahawa Semenanjung Korea sangat dekat dengan Asia Tenggara. So, Malaysia di sini dan kita pernah mempunyai hubungan yang sama rata dan sama baik dengan Korea Utara dan Korea Selatan. Tetapi selepas peristiwa Kim Jong-nam assassination, perkara itu telah berubah. Tetapi kecuali Malaysia, negara Asia Tenggara yang lain termasuk Timor Leste, sebenarnya kena warnakan Timor Leste juga, mempunyai hubungan diplomatik dengan kedua-dua Korea. So ini merupakan sesuatu yang unik kerana di rantau lain, hampir bukan semua negara dalam sesuatu rantau itu mempunyai hubungan diplomatik yang sama rata dengan dua-dua Korea ini. Dan so secara sepintas lalu, so Brunei merupakan kalangan negara yang terakhir mengadakan hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Myanmar sejak 1975 mempunyai consular link. Embassy North Korea berada di Yangon. Kini tiada diplomatic representation di Korea Utara sebab mereka tidak mempunyai sumber kewangan untuk
kedutaan di Korea Utara, namun Communist Link yang merupakan titik permulaan hubungan diplomatik tersebut kini lebih kepada perdagangan senjata di antara dua negara. So untuk Cambodia, mereka merupakan persahabatan persendirian di antara Kim Il Sung dengan King Sihanouk dari dari Cambodia. So dua-dua mempunyai embassy di dua negara. Bagi Indonesia sejak 64 juga. So Parti Komunis Indonesia yang menyokong kepimpinan Sukarno, iaitu Presiden pertama Indonesia. So hubungan itu mengalami dikendalakan pada tahun 1965 apabila berlakunya konflik dalaman di antara Sukarno dengan Suharto. Namun begitu, hubungan Sukarno dengan Kim Il Sung dan keluarga Kim Il Sung disambung oleh anak-anak mereka. So kini Megawati Sukarno Putri masih mengadakan lawatan ke Korea Utara dari semasa ke semasa. Misal kata dalam perayaan di Korea Utara di Pyongyang, Megawati kadang-kala akan menghadiri diri sendiri dan duduk di tempat VIP di Pyongyang Kim Il Sung Square. So dua-dua negara juga selalu mengumumkan apa yang mereka lakukan on the monthly basis. So it is quite easy to track the diplomatic relations between these two nations. Dalam bahagian hubungan ekonomi pula, Indonesia juga menerbitkan maklumat apa yang mereka berdagang dengan Korea Utara. So ini merupakan sesuatu yang diteliti oleh regime sekatan ekonomi Korea Utara. So to check whether we have done anything or traded anything sensitive with North Korea. Laos mempunyai hubungan yang erat dengan Korea Utara. Mereka juga mempunyai embassy. Malaysia pernah ada, tetapi selepas krisis diplomasi kita tidak lagi menghidupkan balik kedutaan mereka di Korea Utara dan kita mengarahkan kedutaan Korea Utara di Malaysia ditutupkan. So kita mempunyai perjanjian perdagangan dengan Korea Utara yang ditandatangani oleh Tun Mahathir Mohamad ketika beliau merupakan Menteri Perdagangan pada tahun tersebut, dan lepas tu kita membenarkan restoran Korea Utara beroperasi di Kuala Lumpur di Jalan Imbi yang telah ditutup sejak tahun 2016. So Filipina, Singapura mempunyai hubungan ekonomi yang erat dengan Korea Utara. So kini mereka telah disiasat oleh Komiti Sekatan Ekonomi Korea Utara di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kesian Singapura. So lepas tu ada Thailand, Vietnam dan Timor Leste mempunyai visa free arrangement dengan Korea Utara. So bagaimana mereka memperolehi rundingan ini tidak dapat diketahui lagi. So saya menunggu new funding for me to visit Timor Leste and to interview that diplomatic officer there. So ini merupakan data yang kita submit kepada United Nations Commercial Trade Data. So kita dapat menampakkan bahawa Singapura, Thailand mempunyai bilangan perdagangan yang tinggi dengan Korea Utara, dan Malaysia juga amat tinggi juga, tapi medium berbanding dengan Singapura dan Thailand dan juga Indonesia. So kita juga menggunakan satellite imagery untuk mendapati maklumat seperti betapa banyaknya kapal-kapal Korea Utara bersinggah di negara Asia Tenggara dan apakah nama kapal tersebut dan bilakah mereka sampai sini dan bilakah mereka bertolak balik ke Semenanjung Korea dan sebagainya. So you can see that our activity and exchanges with North Korea sesuatu ketika, so ini merupakan pada tahun 2018 sehingga kini di bawah pandemik pun masih ada kapal-kapal yang bersinggah di negara Asia Tenggara. So which is very interesting.
And so kita yang berada dalam bidang kajian Korea Utara perlu mengikuti maklumat perkapalan seperti ini. And kenapa? Apakah alasan-alasan utamanya? Pertamanya adalah non-aligned neutrality. Keduanya adalah kita sama anti-American dan anti-Barat. Ketiganya adalah untuk agenda pembangunan negara. So Korea Utara juga mempunyai pelan pembangunan macam pelan bangunan rancangan Malaysia 5 tahun. So kita pernah mengadakan exchange of visit, lawatan daripada Malaysia ke Korea Utara dan lawatan daripada Korea Utara ke Malaysia. So Kim Il Sung pula merupakan seseorang yang mempunyai karisma dan mengadakan banyak hubungan persahabatan dengan pemimpin-pemimpin negara lain. So selepas tamatnya Perang Dingin, Asia Tenggara menjadi sebuah rantau yang memudahkan Korea Utara untuk mengadakan jaringan kewangan. So itu sebabnya kita mempunyai hubungan yang erat, terutamanya di peringkat swasta bersama dengan Korea Utara yang di luar kawalan dan di luar pemantauan kerajaan kita. So mereka sebenarnya mempunyai satu perlumbaan dengan Korea Selatan waktu Perang Dingin. Siapa di antara dua Korea ini boleh mengadakan hubungan persahabatan yang lagi banyak. So because one is pro-communist, one is pro-US, tetapi North Korea mempunyai kelebihan dari segi non-aligned network. So mempunyai pergerakan 6. So beliau Korea Utara menubuhkan lebih banyak hubungan diplomatik dengan negara lain, bukan saja di Asia Tenggara tetapi juga di Afrika, di Latin Amerika dan juga di Eropah Timur. So jelas juga dinampakkan sewaktu summit diplomasi tahun 2018, Kim Jong-un telah memilih Singapura sebagai lokasi sidang kemuncak dengan Donald Trump. Dan sekali lagi di Hanoi, Vietnam pada Februari 2019. So it shows that Southeast Asia has a critical role, mempunyai peranan yang penting yang selalu diabaikan ataupun tidak dipentingkan oleh negara-negara utama seperti Amerika Syarikat dan juga Korea Selatan. Namun so ini merupakan kawan-kawan saya daripada Filipina dan juga Vietnam yang mendapati bahawa Korea Utara, ASEAN mempunyai kelayakan yang amat unik membenarkan dialog diadakan di kalangan negara yang bermusuhan dengan satu sama lain. And practicality, we can be a major stakeholder jika dibenarkan oleh kedutaan Korea. Dan kita juga mempunyai beberapa NGO seperti Chosun Exchange daripada Singapura yang memupuk pertukaran idea dan juga pendidikan di antara penduduk Korea Utara dengan penduduk di luar Semenanjung Korea. Dan mereka telah mengadakan beberapa sesi bengkel dan sebagainya termasuk waktu pandemik. So this is something that so Korea Utara menolak untuk berkomunikasi secara online bersama dengan pihak Amerika Syarikat, tetapi membuka dirinya untuk sesi pertukaran bersama Chosun Exchange dan penduduk dari luar. Nampak Mak Saleh kat sini kan. So sekiranya ia diadakan oleh NGO Singapura ini, Korea Utara benarkan. So Mercy Malaysia juga dikatakan amat bersimpati dengan Korea Utara, terutamanya dalam hal ehwal krisis perubatan, train disaster dan disaster yang pelbagai. So cabaran utama sekarang adalah Korea Selatan ni mempunyai pemimpin yang agak polarized. So mereka masing-masing mempunyai dasar yang tidak berpanjangan dan tidak disambung oleh kerajaan baru seperti sekarang. Korea Utara pula Kim Jong-un
tiba-tiba akan tutup jaringan komunikasi, kadang-kadang akan buka. So itu pun salah satu masalah berkaitan dengan Korea Utara juga. Dan sekiranya Amerika Syarikat meningkatkan tekanan sekatan ekonomi, so ada di kalangan anggota ASEAN tidak berani untuk meneruskan hubungan ekonomi. So in a way, ASEAN need to we need to move beyond being blacklisted by sanctions dan juga perlu memerhatikan aktiviti percambahan nuklear dan misal oleh Korea Utara sebab kita nak menjadi sebuah rantau dan juga negara yang bertanggungjawab dalam memupuk semangat keamanan tanpa membenarkan aktiviti yang membahayakan kestabilan serantau dan juga global. And sebab so Kim Jong Un sanggup membunuh abang dia kat KL juga menandakan kita susah nak mempercayai Korea Utara from time to time. So disebabkan peristiwa ini, negara lain seperti Indonesia, Singapura dan juga Thailand bermula dengan sikap berwas-was terhadap Korea Utara juga. So the most important factor we need to look at North Korea itself, sama ada mereka dapat membuka negara selepas pandemik ini. Dan Kim Jong Un asyik tukar dasar dia, so susah nak meyakinkan negara luar untuk membantu negara Korea Utara ni. So adakah China merupakan perkandungan utama kepada Korea Utara sekarang dan Rusia juga disebabkan Rusia-Ukraine war? Further isolation might be the case for North Korea. And so military modernization and sekarang perwakilan duta di Korea Utara semakin kecil dan kini hanya tinggal Vietnam, Cambodia dan Laos yang terdapat di Pyongyang. Negara-negara lain termasuk Negara Kesatuan Eropah, organisasi antarabangsa seperti UN, UNICEF, ICRC telah pun tinggalkan Pyongyang. Tetapi Vietnam, Cambodia, Laos masih ada. So ini menunjukkan sesuatu promise that we may be able to re-establish our linkages, tetapi apa yang kita boleh lakukan masih tidak diketahui. So is there going to be another reversal ataupun tidak? So itu saja daripada saya. Kamsahamnida. Terima kasih kerana memberi perhatian. Terima kasih kepada Ibu kerana berkongsi banyak maklumat dan juga data kepada kita Terlalu semua panjang maaf ya. Okay, so saya buka Q&A session. Ada apa-apa yang nak tanya? Hello. Am I audible? Ya. Hello? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Faris Akmal Abdul Rahman, pelajar tahun pertama hubungan antarabangsa UNIZA. Saya ada banyak sebenarnya persoalan mengenai Korea Utara ni. Soalan pertama saya adalah berkaitan dengan Otto Warmbier, yang mana warga mereka yang ada pulang ke Amerika dengan masalah otak ada ini. Jadi soalan saya, adakah tindakan Korea Utara itu menyalahi undang-undang dunia dan kenapa Amerika tidak membuat lebih mengecam ni? Sebab kita tengok pada 2018 Donald Trump masa dengan summit, dia tidak sangat menyentuh isu Warmbier tu. Jadi saya pun tertanya sebab pada 2017 seolah-olah mereka nak mulakan perang disebabkan isu Warmbier tu. Tapi pada tahun berikutnya bila media tanya pada Donald Trump, dia kata isu tu macam dah hampir selesai tu. Jadi saya tertanya-tanya bagaimana dia punya hubungan antara Amerika dengan DPRK setelah isu Warmbier ni. Dan soalan kedua saya adalah berkaitan dengan Kim Yo Jong. Ada media mengatakan bahawa dia lah yang akan menjadi pemerintah setelah Kim Jong Nam ni. Jadi adakah possibility yang dia tu boleh memperbaiki hubungan antara negara-negara lain
merendahkan dia punya kuasa pengaruh nuklear, ataupun dia akan lebih teruk ke macam ni kan. Jadi itu soal saya. Okey, terima kasih saudara Faris Rahman. So semuanya persoalan yang sangat bagus. Dan pertama kali mengenai Otto Warmbier. So saya mempunyai rakan-rakan daripada Germany dan Austria. So mereka mengikut perkembangan itu dengan amat dekat. So Warmbier ni ada keturunan Jerman sikit lah. So that's why they pay attention. So apa yang berlaku adalah dia mencuri poster kat hotel di Korea Utara kan. So that's why mereka menyalahkan dia. So waktu dia bersedia untuk naik kapal terbang nak meninggalkan Korea Utara, tiba-tiba dia ditahan oleh pegawai keselamatan Korea Utara. So lepas tu dia masuk penjara dan didapati bersalah di Mahkamah Korea Utara. So waktu itu, so sebab beliau merupakan warga negara Amerika Syarikat, so perundingan telah diadakan. So Bill Clinton, bekas Presiden Amerika Syarikat, dijemput melawat ke Korea Utara untuk menyelesaikan krisis diplomatik ini. So bersama dengan Otto Warmbier ada warga negara Amerika Syarikat yang lain, iaitu Christine An, merupakan seorang reporter daripada US yang juga dipenjarakan oleh Korea Utara. So mereka cuba nak lepaskan warga negara Amerika Syarikat daripada penjara Korea Utara. So what happened is terdapat seorang medical doctor yang mengikuti US untuk menjemput balik Otto Warmbier. So apabila dia menyambut Otto Warmbier di North Korea, Otto Warmbier masih sihat. Tetapi apabila turun di kapal terbang di Arlington, Virginia, sebab itu ada military base kan, they use military plane untuk jemput dia balik. So waktu Otto Warmbier sampai ke Amerika Syarikat, beliau masih sihat, cuma nampak lemah dan sebagainya. So ibu bapa amat berterima kasih kepada, bukan saja kepada kerajaan Amerika Syarikat tetapi juga kerajaan Korea Utara sebab izinkan pelepasan anak mereka. So everything seems okay. Tetapi 2-3 hari kemudian, tiba-tiba Otto Warmbier menampakkan penurunan kesihatan dia. So secara tiba-tiba. So maknanya dari bertolak daripada Korea Utara sampai ke Amerika Syarikat sebenarnya dia okey. Tapi tiba-tiba dia sakit. Few days after he arrived back in the United States. So lepas tu ibu bapa dia tiba-tiba menuding jari terhadap Korea Utara, saying that the maltreatment in the prison has caused my son to suffer from neural damage dan sebagainya. Tetapi North Korea nafikan, and sampai hari ini masih berkuat pendapat bahawa they are strongly abide by their testimony that the person leaving North Korea in one piece, in a healthy state. So German dan Austria national TV actually follow all the way selama hostage situation ini. Dan mereka juga dapat membuktikan melalui video mereka bahawa Otto Warmbier sehat waktu sampai ke Amerika Syarikat. So siapa yang menyebabkan memudaratkan status kesihatan dia masih tidak dapat diketahui. Ada beberapa penjelasan bahawa the body received so much shock, ataupun waktu medical check up kat Amerika Syarikat something went wrong, ataupun dia so something that maybe come with him from young but only exploded when he lepas stres sampai ke Amerika Syarikat. Pelbagai jenis penjelasan. So waktu pentadbiran Obama, Presiden Obama, mereka kata this is the work of North Korea, so this is a abuse of human rights by North Korea authority towards a foreign citizen. So apabila sampai ke Trump, so at first dia pun buat tuduhan yang sama. Tetapi selepas didapati dapat mengadakan sidang kemuncak dengan Kim Jong-un, tiba-tiba jadi bukan masalah lagi. So you can see a lot of this is about politicalization. So sangat sedih, menyedihkan. So sampai hari ini kita tidak dapat
tahu apakah kebenaran kepada isu ini. But until today, ibu bapa Otto Warmbier masih menuduh bahawa it is because of North Korea's fault. Tetapi ada pembuktian video yang mana when they receive their son at the airport, everything is well and they thank US and North Korean government for allowing this to happen. So itu merupakan perkara yang susah lah. So secondly, Kim Yo Jong, beliau merupakan adik perempuan Kim Jong Un. As I said during the lecture kan, beliau berkahwin dengan anak kepada President of the Presidium of the Workers' Party of Korea. So, highly likely jika Kim Jong-un tiba-tiba mati, suami Kim Yo Jong akan menjadi pemimpin yang baru. So, bapa kepada suami Kim Yo Jong ni merupakan General Supreme of the Koreans People's Army. So a military political dynasty has already been set up. Adalah suka untuk menggambarkan Kim Yo Jong as a woman sebab sampai sekarang pun walaupun dia merupakan penasihat kepada abang dia sendiri, she tries to hide herself. Sometimes tunjuk muka, most of the time actually trying to be on the sideline. So most probably she will not be the face of the next North Korean leadership, tetapi she will maintain that bloodline. So Paek-2, the Paek-2 son bloodline adalah merupakan suatu yang sangat suci di kalangan orang Korea. So even South Korean yang memuja dan rasa ada semangat yang merasai bahawa they will unify one day, they feel that the Kim family is the rightful rulers for the entire Korea because they have that sacred bloodline. So yeah, highly likely her husband would be the leader and her children would be the future leader as well. So sebab waktu sekarang Kim Jong-un mempunyai 3 orang anak perempuan. So there is no son. We don't know yet. Sebab most of the time Kim Jong-un punya wife jarang menunjuk muka. So whenever she is not out in the public, kita juga suspicious bahawa dia mengandung dan kena deliver new kids dan sebagainya. Mungkin Kim Jong-un cuba nak memastikan dia ada anak lelaki. So we don't know the real situation of the family, so this is our best guess. Okey, terima kasih Doktor. Doktor, saya ada satu lagi soalan. Yeah. Berkaitan dengan hubungan Korea-Malaysia. Baik, Korea telah tutup kedutaan Malaysia di Korea setelah isu Malaysia mengekstradisi warganya ke Amerika. Dan setelah itu sama juga dengan pembunuhan di KLIA. Jadi isu sekarang ni hubungan antara Korea dengan Malaysia, Korea Utara dengan Malaysia ni semakin memanas dan seolah-olah macam tiada cahaya. Don't like nak ni. Jadi persoalan saya pertama sekali adalah apakah impak daripada pemutusan hubungan ni kepada ekonomi dan juga keselamatan Malaysia? Dan yang kedua, sekiranya kita apakah kepentingan kita? Okey, soalan saya macam ni. Kalau kita nak perbaiki hubungan dengan Korea Utara, adakah itu jalan yang terbaik ataupun kita lebih baik kita stay sebagaimana macam gini? Nak teruskan diplomasi tu ataupun tidak? Sebab Korea Utara agak agresif. Okay, terima kasih Saudara Faris. And again, another good set of questions. Pertamanya, okay, so timeline hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara mula mengalami masalah apabila Najib Razak merupakan Perdana Menteri kita. So as I said early on, kita mempunyai hubungan diplomatik yang sama rata di antara Korea Utara dengan Korea Selatan kan. So di semasa kerajaan Najib Razak, beliau lebih berat sebelah terhadap Korea Selatan disebabkan profit perdagangan ekonomi dan sebagainya.
So pernah ada pegawai kerajaan Korea Selatan bagi tahu saya bahawa they closed down the entire shopping mall di Busan untuk membenarkan Rosmah buat shopping dia. So disebabkan peristiwa itu, Malaysia become more preferable terhadap Korea Selatan. Dengan itu, Malaysia juga memihak kepada Korea Selatan dalam undi di peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada tahun 2016 ada satu akta baru iaitu Akta Hak Asasi Manusia Korea Utara. So, saya bagi tahu pegawai kerajaan lain bahawa Malaysia tidak akan vote in favor because of our history. So apa-apa berkaitan dengan Korea Utara, we will say we will vote abstain ataupun no. We'll never be in favor of yang against North Korea lah. Tapi pada tahun itu, so apa yang mengejutkan saya adalah we vote in favor for North Korea human rights. So itu waktu itu saya tak faham kenapa. So sekarang kita semua faham lah sebab kerajaan Najib memihak sebelah kepada Korea Selatan. Apa berlaku seterusnya? 2017 pembunuhan Kim Jong Nam di Malaysia. Lepas tu krisis diplomasi, lepas tu again sebab kerajaan Muhyiddin Yassin dan kerajaan sekarang Ismail Sabri tidak faham akan tradisi hubungan diplomasi kita dengan dua Korea. So again, they made the decision to hantar North Korean businessmen daripada Kuala Lumpur ke Washington DC. So we become the first country to do so in the world. Tahu? Saya ada bagi nasihat, saya bagi komen saya dalam media kepada pegawai kerajaan dan sebagainya. Akhirnya mereka masih buat keputusan hantar North Korean businessmen ini kepada Amerika Syarikat. Seolah-olah nampaknya kita terselah di bawah tekanan Amerika Syarikat. So, disebabkan hal ini, Korea Utara memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Itu juga merupakan pertama kali North Korea yang minta putuskan hubungan diplomatik. Buat pertama kalinya dalam sejarah diplomasi dia. So, saya rasa sekiranya sesebuah kerajaan tidak mempunyai pemahaman yang bagus mengenai sejarah hubungan diplomasi. So inilah akan terjadi. So jika kita nak join balik, perlu ada pihak-pihak yang berkepentingan seperti Mercy Malaysia kan. So NGO kita yang yang mempunyai kepakaran menghantar bantuan perubatan kepada Korea Utara. Saya pernah bertanya kepada Naib Presiden Mercy Malaysia sekarang, Datuk Dr. Heng Ai Chun. So beliau sebenarnya mengatakan sekiranya terdapat pihak yang sudi sponsorkan operasi bantuan perubatan ke Korea Utara, beliau sudi membawa lagi kumpulan Mercy Malaysia untuk menyampaikan bantuan tersebut di Korea Utara. So ini merupakan salah satu jaringan yang mungkin membawa balik. Namun begitu seperti saudara Faris yang mengatakan North Korea asyik tes nuklear lah, tes misal kan. So ini juga merupakan satu cabaran. Tetapi di peringkat ASEAN ataupun Asia Tenggara, kita merupakan satu-satunya negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik. So ini sebenarnya mengurangkan kepentingan Malaysia dalam keputusan bersatu di peringkat ASEAN mengenai Semenanjung Korea. So we used to issue statement to support or to condemn North Korean provocation dan sebagainya. So sekarang Malaysia seolah-olah tiada suara di peringkat rantau pun. So kepimpinan kita memang disoalkan pada masa kini. So terima kasih atas persoalan itu. Terima kasih Doktor. Okey. Kita ada soalan dekat chat box. Kita kata South Korea punya military wajib bagi semua kaum lelaki. So adakah penubuhan militeri itu ada kaitan dengan North Korea? Ya, so sebab perang Korea tidak ditamatkan secara rasmi. So mereka hanya menandatangani perjanjian gencatan senjata. So ceasefire agreement. So technically Korea Utara dan Korea Selatan masih berperang antara satu sama lain. So they did not end the war. So that's why both side mempunyai dasar military enlistment. So bagi kaum lelaki adalah wajib
selama 2 tahun macam tu. So di Korea Utara pun sama. Di Korea Utara bukan saja kaum lelaki, kaum perempuan sekitar 60% pernah berkhidmat dengan di dalam angkatan tentera. So it's very important for them to maintain cegah rintang dan juga untuk pertahanan negara sekiranya perang dicetuskan lagi di antara mereka berdua. Okey, itu menjawab soalan Nur Aisyah. Ada apa-apa lagi soalan tak? Yang lain? Doktor, Ya, silakan. Ada lagi Farid, tanya. saya nak tanya tujuan utama kenapa Korea Utara memperkuatkan dasar nuklear, kerajaan nuklear dia. Adakah dia dari segi dasar untuk mempertahankan negara ataupun sebenarnya dia ada niat untuk menyebarkan wilayah ke memulakan perang dunia ke? I percaya bahawa Korea Utara sebenarnya tidak berniat untuk mengadakan perang dunia ketiga sebab mereka tidak berupaya berbuat demikian tanpa tanpa perlindungan daripada China dan sebagainya. Tetapi juga memang berniat untuk menyatukan semenanjung Korea. So bagi South Korea dan North Korea masing-masing ingin menyatukan dua-dua Korea, tetapi di bawah kepimpinan siapa? Itu persoalan dia. So sehingga kini di perlembagaan masing-masing masih menuntut bahawa mereka merupakan kerajaan yang sah mewakili seluruh semenanjung Korea. So itulah macam perlembagaan Filipina kan yang menuntut bahawa Sabah merupakan sempadan Filipina. So adalah perkara yang sama. Cuma perbezaan kes Filipina terhadap Sabah dan juga dua-dua Korea adalah mereka menuntut keseluruhannya yang berada di bawah bangsa Korea. So nuklear dan misal adalah disebabkan ancaman daripada Amerika Syarikat. So apabila Perang Korea masih berlangsung pada tahun 1951, General MacArthur yang memimpin United Nations Command untuk memerangi Korea Utara bercadang untuk drop satu nuclear bomb pada Korea Utara. So itu menakutkan semua pihak kerana Amerika Syarikat baru dropkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. So kita semua waktu tu pun mereka tahu betapa dahsyatnya kuasa nuklear. So Korea Utara selepas gencatan senjata ingin mempunyai program nuklear senjata sendiri supaya ianya tidak akan diserang oleh Amerika Syarikat secara nuklear. So tetapi Kesatuan Soviet dan juga China tidak ingin share teknologi itu. So Korea Utara dengan senyap-senyapnya hantar the best scientist, the best student to Soviet Union dan juga China, duduk dalam kelas fizik dan sebagainya. So apabila mereka minta, boleh tak kita ada nuclear energy yang tidak boleh disenjatakan. So dua-dua Soviet Union dengan China bersetuju. So if you want nuclear energy, yes you can. So apabila mereka transfer technical know-how itu, Korea Utara memang berniat untuk mensenjatakan program nuclear energy itu. So sebenarnya Malaysia ada nuclear energy tau. So but we don't have the technology know-how to weaponize the nuclear power. So North Korea beli blueprint daripada Pakistan. Pakistan dapat mensenjatakan nuclear energy mereka dan blueprint mereka adalah unik dan tersendiri. So mereka jual blueprint tu kepada kerajaan North Korea dan kerajaan North Korea jual blueprint untuk missile development kepada Pakistan. So mutual proliferation in missile and nuclear technology. So dengan blueprint daripada Pakistan, Korea Utara berjaya mensenjatakan program nuclear energy itu. So sampai hari ini memang terbuktilah mereka hydrogenize, so miniaturize bom nuklear itu. So ya, banyak kejayaan dari segi itu dan kita boleh menampakkan bahawa begitu berjaya sehingga
Amerika Syarikat, China dan sebagainya ingin mengadakan perjumpaan dengan pemimpin mereka kan. So sebenarnya ini merupakan contoh yang tak baik sebab ia menggalakkan negara-negara kecil yang lain untuk secara curi-curi membangunkan senjata nuklear sendiri supaya boleh memaksa berunding dengan kuasa-kuasa besar yang lain. So actually it's a bad idea but they did it and that's why kita perlu berbantu kepada undang-undang antarabangsa mempunyai urus takbir global yang lagi bagus untuk mengehatkan perkembangan sebegini daripada berlaku. Okey, terima kasih Doktor. Terima kasih pada juga untuk soalan. Okey, kita ada soalan juga daripada dekat chat. Apakah kemungkinan Korea Utara menjual senjata nuklear atau teknologi kepada orang lain? Dan adakah ini ancaman yang mungkin mereka gunakan sebagai cheat tawar-menawar? Memang betul. So inilah yang berlaku sejak 90-an lagi. So selepas peristiwa mutual proliferation di antara Pakistan dan Korea Utara, Malaysia sebenarnya menjadi accidental proliferator. So kita secara tidak berniat kita menjadi middle person kepada North Korea dengan Libya, North Korea dengan Iraq. So disebabkan Malaysia merupakan negara import export kan. So ada juga di kalangan kilang kita di Balakong Selangor di Seri Kembangan ada kilang yang boleh buat dual use teknologi. Misal kata you bagi satu blueprint peti ais kan daripada Samsung kan. So mereka akan cuba miripkan dan buat sesuatu yang hampir sama dengan peti ais keluaran Samsung tanpa dapat license daripada Samsung. So ini merupakan satu contoh. So North Korea banyak bagi order untuk buat sesuatu yang mirip kepada mesin yang mereka nak gunakan dan beli ataupun jual kepada negara lain. So ini adalah salah satu cara pencambahan teknologi senjata. So itu telah berlaku and apabila kita ditangkap accidental proliferation, so kita mengaku salah dan kita tidak alif pasal hal ini kan. So kita telah dididik oleh UN North Korea Sanctions Committee dan kita telah menggubalkan undang-undang yang dikenali sebagai Malaysia Strategic Trade Act 2010. So ini merupakan perundangan yang pertama di Asia Tenggara. So kita lagi maju daripada Singapura tau. Singapura hanya menggubal undang-undang ni kemudian apabila mereka ditangkap accidental export import dengan North Korea juga. Tapi kita tangkap dulu, so kita buat perundangan itu dulu. So sehingga kini we are quite good with compliance. So Bank Dunia dan juga di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu kita menerima pujian bahawa kita mempunyai compliance yang amat tinggi dan merupakan di kalangan negara yang paling aware alif dengan Strategic Trade Act untuk memutuskan jaringan pencambahan teknologi senjata. So we are well known for that. So cheat tawar-menawar, yes. So sebenarnya North Korea tak nak menawarkan. So mereka sebenarnya mengadakan jaringan secondary dan tertiary. So yang kedua dan ketiga, bisa kata mereka set up satu syarikat melalui pendaftaran SSM yang hanya perlu pembayaran RM2 saja kan. So mereka menubuh sebuah syarikat baru. So andaikan syarikat itu merupakan syarikat ekspor import ke ataupun shipping company kan. So saya pernah pergi ke office shipping company di Korea Utara di Singapura. Pejabat tu kosong. Tapi alamat tu kat situ. So what they did is, misal kata dari Malaysia mereka import kepada Singapura nama company itu. Lepas tu mereka akan hantar ke Switzerland ke New Zealand ke. Lepas tu sampai ke China. Dari Bank China masuk ke dalam Korea Utara. So dia banyak jaringan, secondary, tertiary dan sebagainya. So di bawah Kim Jong-un, jaringan ini sangat susah trace. So meaning that Kim Jong-un again is much better than his father Kim Jong-il dalam mengelakkan sekatan ekonomi. So semua
expert kan, tungkus lumus nak cari macam mana mereka bangunkan jaringan itu sampai kita sesat dan tak jumpa kan. So itu kemahiran mereka lah untuk mengelakkan daripada disiasat. So kepada soalan daripada saudara Faris, apakah sumber pendapatan utama Korea Utara? Cyber hacking. So apabila kita belum putuskan hubungan dua hala dengan Korea Utara, mereka banyak hantar IT expert mereka. So mereka bekerja dengan syarikat-syarikat IT company di Malaysia. Tak kira lah syarikat asli dari Malaysia ke ataupun syarikat teknologi negara lain yang tidak mempunyai hubungan yang pertumbungan dengan Korea Utara. So, mereka dapat work visa, masuk dan kerja dengan company dan mereka gunakan IP address di Malaysia untuk mengadakan serangan cyber. So, salah satu contoh yang paling ternama adalah apabila Sony Picture di Hollywood nak ada satu movie pasal pembunuhan Kim Jong-un, The Interview. So, sebelum movie itu disiarankan di Amerika Syarikat, Guardian of Peace, GOP, merupakan kumpulan hacker daripada North Korea. So mereka memberi warning kepada Sony Picture, jika anda semua tidak memusnahkan ataupun tidak siarkan movie ini, kita akan bongkarkan semua rahsia syarikat you. So Sony Picture sangat anxious lah. So mereka berbincang dengan White House, dengan Presiden Obama. Presiden Obama kata kita tidak akan menunduk kepada tekanan daripada Korea Utara kan. So sehari selepas US menyiarkan movie The Interview, North Korea hack dan bongkarkan semua email address dan kandungan email di kalangan staff Sony Picture di Amerika Syarikat. So kita nampak gaji bayaran kepada setiap aktor dan actresses dan perbincangan mereka pasal sesuatu yang sensitif dan peribadi dan sebagainya semua bongkar. So itu melakukan sesuatu yang damaging lah kepada Sony Picture, tapi mereka pun tak ada pilihan lain sebab di Amerika Syarikat kebebasan untuk membuat keputusan dan sebagainya. So they are forced to do that, to roll out the movie. So itu yang apa yang berlaku. So selain daripada menyerang syarikat lain, mereka menyerang Kementerian Pertahanan di Korea Selatan, mereka menyerang newspaper agency, bank di Korea Selatan, bank di Bangladesh, bank di Filipina. So bank heist adalah nama dia. So mereka hantar request untuk transfer the money, and when the bank is processing, misal kata di New York nak proses pengeluaran duit di bank di Filipina, Korea Utara akan masuk sistem itu. Misal kata mereka hantar request waktu hari Jumaat, and they know bank is not working on Sunday in the United States. So they will hack the system on Sunday untuk meluluskan pembayaran itu. So pada hari Isnin apabila bank buka, separuh duit tu dah hilang. So itu teknik mereka. So kalau tak, adalah mustahil untuk Korea Utara mempunyai duit untuk membangunkan mereka punya senjata nuklear dan juga balistik misal. So Nurul Fahima, satu lagi soalan. Bagaimana keluarga Kim memegang kuasa secara berterusan dan adakah kemungkinan bahawa keluarga Kim ini akan diterbalikkan? So memang ada pelan untuk membunuh Kim Jong-un. So salah satu berita yang tidak diketahui umum adalah apabila Kim Jong-un duduk dalam kereta Mercedes dia di Pyongyang, terdapat seekor kuda melari terhadap kereta Merc itu cuba mengadakan satu kemalangan. So di Korea Utara tak ramai orang memiliki kereta. So jika terdapat kuda yang dilepaskan secara sengaja dan menghadap terhadap kereta Mercedes tu kan, mesti ada sesuatu strategi yang telah dibangunkan oleh mana-mana elit politik ke tentera ke yang ingin menyebabkan kematian Kim Jong-un.
So selepas peristiwa itu, ramai lagi pegawai yang dibunuh, dikantung mati, dipenjarakan dan sebagainya. Sebab sesiapa yang disyaiki ingin merampas kuasa daripada Kim Jong-un, dijatuhkan hukuman mati dan sebagainya. So kalau nak tumpaskan regime Kim ini kan, saya rasa amat sukar. And they already build up their trusted circle of people over the years. So tahun ni adalah tahun Kim Jong-un memegang kuasa selama 10 tahun. So already they set up another family dynasty. So kalau nak tumbangkan lagi, mungkin kena tunggu kematian Kim Jong-un. But again, sebab dia sudah kawinkan adik dia dengan senior military officer, so highly unlikely ada peluang untuk pihak lain cuba tumbangkan regime keluarga Kim ini. Revolusi raya. So apabila duduk dalam apartmen, saya duduk di apartmen lah kan. So apa yang you cakap dalam household kan, jiran akan dapat dengar, ada sistem curi dengar di mana-mana, dalam dinding, dalam potret Kim Il Sung dan Kim Jong Il yang mesti ada di setiap isi rumah. So it's very difficult to run away from pemantauan. Dan setiap apartmen, you boleh imagine, satu apartmen satu ketua komiti, dan satu daerah satu ketua, satu kampung satu ketua. So mereka akan share maklumat pasal siapa yang mungkin akan lari daripada Korea Utara. So North Korean defector, North Korean refugee itu kan. So sesiapa yang disyaiki mendengari ataupun menonton K-drama, K-music, K-pop kan, mereka akan diheret ke prison camp. So prison camp akan dididik semula mengenai keutuhan kepimpinan keluarga Kim dan sebagainya, brainwash dan sebagainya lah. So it's very difficult to have a revolution sebab mereka semua ketua komiti ketua kampung ni diberikan reward. So mereka dihadiahkan dengan lumayan, mempunyai daging untuk dimakan, mempunyai fridge kat rumah, mempunyai TV kat rumah dan sebagainya. So mereka diberikan hadiah-hadiah tersebut supaya mengekalkan ketaatan mereka terhadap regime tersebut. Maka mereka diamanahkan untuk mengawal penduduk di kawasan mereka supaya tidak revolt, tidak apa. So ini merupakan sesuatu yang amat luar biasa mengenai Korea Utara sebab di Libya pun, di Iraq pun tak jadi kawalan ketat sebegini. So Ministry of Internal Security di Korea Utara, keselamatan dalam negeri mereka sangat hebat dan sangat besar, antara kementerian yang paling besar di kementerian dalam negeri yang paling besar di dunia ini kot. So sebab dapat mengawal setiap corner di negara itu. So saya harap kuliah ini dapat menjawab, crash landing on you, oh my god. Saya sebenarnya tak tonton tau. So maybe kalau you tanya macam tu, Nur Alia Najihah, saya pun tak pernah lagi tonton drama ni, dan tapi yang Dr. Stranger tu saya rasa last kot. Saya tonton. Okay, ya hampir sama macam tu kot. Cuma dalam drama ni mereka exaggerate sikit lah, tapi lebih kurang sama mungkin. Okay. Ada tak lagi yang nak tanya? Dah tanpa masa 30 minit. Okay. Sebenarnya saya teringat saya punya fieldwork ke Yangon pada tahun 2016. So pengalaman yang sama juga yang Dr. Hu alami masa ke Singapura kan. Yang mana kita cuba cari kedutaan North Korea di Yangon. Tetapi alamat ada, tapi bila kita ke tempat tu hanya ada satu pasu bunga saja. Pasu bunga. Ya. Dan lepas tu kami cuba juga nak cari. So kita interview lah, tanya penduduk kat situ, dekat mana restoran Korea yang famous. So dekat situ rupanya dia beroperasi.
Kedutaannya di restoran tu. Restoran. Agaknya dia punya habit kot, letak alamat tapi tak ada orang. Betul. Okay. Apa tu? Dia paper company ke tu doktor? I rasa macam di Singapura kan, shipping company tu dan juga yang data SSM di Malaysia paper company, tapi apa yang Dr. Aini jumpa kat Yangon tu adalah operasi di restoran macam tu. So restoran tu wujud bukan paper tapi Betul. untuk penggunaan diplomatik juga. Dan dalam restoran tu dia ada gantung macam-macam apa pemimpin-pemimpin besar dia. Macam kedutaan kan. Betul. Dan seingat saya jumpa, kalau kita cakap apa, macam wakil apa kalau kedutaan pegawai lah, first secretary dia. Masa tu dia gigil-gigil nak cakap. Gigil. Sebab pada masa yang sama juga dia di blacklisted oleh Korea Utara dan juga US sebab dia menjadi orang tengah untuk perdagangan senjata antara Myanmar. So dia sebenarnya Myanmar nak beli senjata dengan Rusia, tetapi tiba-tiba North Korea nak beli juga. Macam tu lah kes dia. So bila South Korea dengan US dapat tahu, dia kata dia nak certain person ni balik. Dan ingat saya juga yang saya interview tu, dia kata dia mungkin akan sampai ke North Korea tetapi tak akan hidup, dan juga dia mungkin ditransport ke mana-mana dan dia tak akan hidup juga. So kalau nak kata macam dalam movie Doctor Stranger ke apa lagi drama-drama lain tu, mungkin ada betul juga lah kot. I see. So pegawai itu merupakan, so namanya merupakan pemegang bank account yang menjalankan transaksi itu. Tapi kita pun takut juga kan. Ya, memang. Okay. Ada apa-apa lagi soalan tak? Menarik kan? Menarik. Sejak COVID ni kan dah lama kita tak ke field work tau. So banyak Rindu. Rindu. Nanti I nak pergi Terengganu lah. Boleh. Nanti kita pergi mana-mana pulau. Ya. Okay. Ada apa-apa lagi tak yang nak bertanya? Ya, terima kasih ya semua. Okey, kalau macam ni, kalau ada apa-apa persoalan berkenaan Korea, sama ada North Korea ataupun South Korea, saya rasa Dr. Hu sedia untuk berkongsi. So saya rasa boleh kot kita email pada Dr. Hu untuk minta penjelasan atau apa-apa. Ya, dipersilakan. Okey. So saya rasa dah pukul 12.30. Kita boleh tangguhkan kuliah kita minggu hadapan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Hu kerana sudi untuk berkongsi pengalaman dan juga ilmu kepada kita semua pada hari ini. Terima kasih banyak Doktor. Ya, terima kasih banyak kerana jemput untuk bagi kuliah ini, dan juga banyak soalan yang sangat bagus daripada pelajar Yuniza. So I look forward to more interaction dengan pelajar dari fakulti ini. Okay. Faris, kita nak ambil gambar ke macam mana?